Didik TV KPM. Okey, jom kita lihat tokoh kita yang kedua. Okey, tokoh kita yang kedua bernama Hasan Al-Banna. Inilah tokoh yang hebat dalam dunia Islam. Banyak melahirkan ramai sarjana Islam yang terkemuka. Okey, jom kita lihat. Okey, nama penuh beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Lahir pada 14 Oktober 1906. Tarikh meninggal dunia pada 12 Februari 1949. Dan beliau adalah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, sebuah pertubuhan, sebuah gerakan dakwah Islam. Beliau adalah pengasasnya, ketuanya. Okey, boleh nampak semua anak murid Ustazah. Harap yang di rumah juga murid-murid semua dapat mencatat riwayat hidup tokoh kita yang kedua, iaitu Hasan Al-Banna. Seterusnya kita lihat juga ketinggian akhlak beliau. Okey, yang pertama, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, beliau juga memuliakan orang warak dan soleh. Okey, beliau yang kedua gigih menggerakkan usaha dakwah. Kalau tengok pada sejarah hidup Hasan Al-Banna, beliau banyak memanusiakan manusia. Ingin menjadikan manusia ini seorang yang hebat dunia dan akhirat. Kemudian beliau juga seorang yang berlapang dada apabila terdapat perbezaan pendapat. Kalau dapat lihat di slide Ustazah, Ustazah besarkan huruf-huruf yang depan tu, memuliakan M, so gigih G, dan juga B tu untuk berlapang dada, so M G B kalau murid-murid nak cepat ingat. Okey, seterusnya guru yang tersohor adalah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan juga Syekh Muhammad Zahraan. Okey, itu adalah riwayat hidup tokoh kita yang kedua, Hasan Al-Banna. Okey, seterusnya kita lihat apakah sumbangan tokoh kita ini. Okey, yang pertama dalam hasil karya beliau. Okey, yang pertama adalah Muzakirah Ad-Da'wah wa Da'iyah. Okey, dalam buku ini dicatatkan beliau membahagikan kepada dua fasa. Fasa yang pertama, bab yang pertama adalah menceritakan tentang riwayat hidup beliau, dan bab yang kedua menceritakan tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Okay, seterusnya, karya yang kedua adalah Risalah At-Ta'lim, di mana beliau mencatatkan arahan-arahan ataupun peraturan ketika ataupun telah menjadi ahli Ikhwanul Muslimin. Seterusnya, Aiman dan juga anak murid sekalian, Al-Ma'thurat, yang kita selalu baca, yang selalu amalkan, himpunan doa dan zikir-zikir yang terdapat di dalamnya, yang maksur. Ya. Seterusnya, dalam organisasi, beliau telah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Okey, seterusnya murid yang masyhur. Hasan Al-Banna banyak melahirkan murid-murid yang masyhur, okey, iaitu Said Qutb. Okey, seterusnya Hasan Al-Hudaibi. Yang ketiga Yusuf Al-Qardawi, dan yang keempat adalah Mustafa bin Husni As-Sibai. Okey. Kalau kita lihat di sana, ya, anak-anak murid Ustazah mungkin ada yang mereka ni kenal ataupun pernah membuat bacaan kepada anak-anak murid Hasan Al-Banna. Okey, ada tak sesiapa yang nak kongsi tentang nama-nama yang telah menjadi murid masyhur kepada Hasan Al-Banna? Okey, ada sesiapa yang pernah membaca riwayat hidup, sumbangan dan sebagainya? Siapa yang nak cuba? Fatin? Senyap tadi-tadi? Okey, Fatin. Okey, siapa tokoh yang pernah awak baca anak murid kepada Hasan Al-Banna? Tokoh yang saya baca ialah Yusuf Al-Qardawi. Okey, bagus. Nama sebenar beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 1926 dan beliau merupakan seorang cendekiawan Islam yang terkenal di Mesir. Beliau merupakan ketua Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah dan Presiden Persatuan Ilmuwan Islam Antarabangsa. Okey, bagus. Fatin, maksudnya Fatin ni mencari, membuat kajian tentang Yusuf Al-Qardawi, bukan sahaja ulama Mesir, tapi beliau adalah ulama untuk dunia Islam kita. Okey, ada siapa lagi yang nak berkongsi tentang anak-anak murid Hasan Al-Banna? Okey, pada melalui pembacaan Ustazah, keempat-empat anak murid Hasan Al-Banna berasal dari Mesir.
Oh. Said Qutb, Hasan Al-Hudaibi, Yusuf Al-Qardawi dan juga Mustafa bin Husni As-Sibai. Keempat-empatnya dari Mesir. Okey, siapa lagi seorang mungkin boleh nak kongsikan tentang Said Qutb atau Hasan Al-Hudaibi atau Yusuf atau Mustafa bin Husni As-Sibai. Okey, okey Putri, silakan Putri. Putri baca apa Putri? Tokoh yang mana? Mustafa bin Hasan As-Sibai. Mustafa bin Husni As-Sibai. Okey. Nama penuh beliau ialah Syekh Dr. Mustafa Husni As-Sibai. Beliau lahir pada tahun 1915. Beliau menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar di Mesir. Beliau juga berkenalan dengan Imam Hasan Al-Banna, Mursyid Al-Am Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir. Beliau mendukung revolusi Rashid Ali Al-Kailani di Iraq melawan Inggeris. Beliau meninggal dunia pada 3 Oktober 1964 pada umur 49 tahun. Okey, bagus. Putri Liana tahniah. Maksudnya anak-anak murid Ustazah ni bukan sahaja mengkaji tentang tokoh yang kita pelajari pada hari ini, tapi mereka juga mengkaji tentang anak-anak murid Hasan Al-Banna yang memberi impak yang besar dalam dunia Islam. Okey. Ustazah harap anak murid Ustazah dalam Google Meet dan juga di rumah faham tentang tokoh kita yang kedua, Hasan Al-Banna. Okey, seterusnya kita dapat lihat di sini kalau fakta yang boleh Ustazah kongsikan. Okey, Ikhwanul Muslimin merupakan pertubuhan yang bukan sahaja mempromosikan pemahaman tentang Islam melalui bidang spiritual dan rohani, tetapi pertubuhan ini juga merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik. Itulah Ikhwanul Muslimin. Okey, aktiviti kita pada hari ini. Okey, kalau kita lihat pada peta yang Ustazah paparkan di skrin, okey, Hasan Al-Banna. Seminit boleh isi sebagaimana kamu isi peta bulatan tadi tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, kini tentang riwayat hidup Hasan Al-Banna. Okey. Cepat-cepat. Tet. Okey, maknanya Hasan Al-Banna ni Ustazah yang paling penting sekali kita tahu nama penuh, Betul. kita tahu tarikh lahir, kita tahu jawatan dan juga murid yang masyhur. Dan yang paling penting sekali dia punya sumbangan Ustazah. Betul. Okey, jadi ini paling penting kalau orang kata keluar soalan pun biasanya keluar macam itulah Ustazah. Ya, antaranya adalah riwayat hidup, sumbangan ataupun iktibar yang boleh murid ambil dari tokoh tersebut. Okey, itu yang paling penting Ustazah kan. Baik, jadi kepada murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga aktiviti yang kita buat pada hari ini untuk mengeluarkan seperti mana peta yang Ustazah buat di bahagian hadapan ni, tapi murid-murid kita macam mana? Okey, ada yang dah siap ke? Boleh pamerkan jawapan anda? Okey, silakan. Baik. Okey, cuba cek dengan slide Ustazah. Okey, mungkin Aiman boleh bantu semak jawapan anak-anak murid kita pada hari ini. Okey, sama tak? Nama penuh Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman. Betul. Okey, lahir pada 14 Oktober 1906. Betul. Jawatan Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Ya, betul. Murid yang masyhur antaranya adalah Said Qutb dan juga Yusuf Al-Qardawi. Baguslah. Murid-murid kita dapat memberikan jawapan yang betul Ustazah. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey, tadi kita dah belajar tentang fakta-fakta yang memang murid kena menghafaz dan mengingat. Kini kita tengok pada soalan yang kedua Ustazah bagi ni. Okey, ini kita nak teroka kemahiran berfikir murid-murid ni untuk orang kata diadaptasi dalam kehidupan yang sebenar. Okey, anda dilantik sebagai ahli jawatan kuasa biro dakwah di masjid tempat tinggal anda. Ini mungkin Aiman mesti power boleh jawab ni. Okey, cadangkan aktiviti yang dapat dilaksanakan demi kelangsungan usaha dakwah Islam. Okey, kalau anda seorang AJK masjid, sebagaimana tokoh-tokoh kita orang yang mempertahankan Islam, yang memperjuangkan agama. Okay, kalau kamu biasalah kan tempat kita jadi biro remaja ke kan. Jadi macam mana kamu nak buat? Apa yang kamu boleh buat? Apa aktiviti yang boleh kamu cadangkan? Okey. Siapa nak cuba? Ada tak yang ada idea? Okey, silakan. Azrin, silakan. Saya akan mencadangkan aktiviti keagamaan di masjid supaya setiap jemaah di masjid dapat meningkatkan keimanan dalam diri masing-masing. Contohnya, menganjurkan majlis Isra' dan Mi'raj. Oleh itu, kita hendaklah mengaplikasikan kepakaran kita sebaik mungkin dengan perkara yang bermanfaat agar agama Islam dapat diperjuangkan oleh golongan muda.
Hebat Azrin. Azrin hebat. nak mencadangkan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti hari-hari kebesaran dalam Islam. Antaranya Isra' Mi'raj, Maulid Rasul dan sebagainya. Okey, seorang lagi yang senyap dari tadi Rita. Rita, ada tak aktiviti yang mungkin awak nak kamu nak laksanakan jika kamu adalah orang penting dalam masjid, nak menggerakkan masjid sebagai lambang syiar Islam? Okey, apa Rita? Saya akan mencadangkan aktiviti kemasyarakatan seperti mengutip derma. Dengan mengadakan aktiviti ini, kita dapat mengajar orang ramai menyertai bandar-bandar dakwah untuk meningkatkan keimanan masyarakat umat Islam. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menggiatkan diri untuk menyertai aktiviti-aktiviti dakwah agar imej umat Islam terpelihara. Okey, bagus Rita. Maksudnya Rita ni dia nak support Azrin. Azrin tadi nak buat aktiviti kemasyarakatan agama tadi. Tapi kena ada duit. Tapi kena ada duit. Tak ada duit, tak Macam boleh mana nak buat. program? Didik TV KPM